Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Ini merupakan video terakhir untuk kuliah ini, kuliah yang berkaitan dengan reka bentuk pangkalan data bahagian 1. Okey. Jadi kita dah video sebelum ni kita dah lihat tentang cardinality, kita dah faham bahawa antara setiap hubungan antara dua entiti akan ada 4 cardinality ya. Jadi bila kita dah bincang cardinality, kita kembali kepada gambar rajah REA yang kita dah bina tadi. Okey, jadi bila gambar rajah yang dia siap adalah inilah, iaitu dia mempunyai cardinality, mempunyai semua ada 3 entity, ini dipanggil entity events, entity acara. Kemudian entiti acara ini berhubungan dengan entiti sumber atau resource. Kemudian mereka juga berhubungan dengan entiti agent. Okey. Dan selain itu dia setiap hubungan tersebut ada cardinality. Jadi untuk video ini kita akan lihat dengan terperinci dalam contoh ini apakah makna hubungan-hubungan tersebut. Okey, jadi pertamanya kita lihat antara sale dan receive cash ini. Okey. Jadi kita lihat hubungannya, ia adalah hubungan banyak kepada banyak kerana di maksimum di sebelah sini ialah banyak dan maksimum di sebelah sini pun adalah banyak. Jadi daripada sini kita faham berdasarkan contoh yang kita lihat dalam video sebelum ini, hubungan antara sale dan receive cash ini kita boleh lihat. Mula-mula kita tengok di sebelah sini dahulu. Kita tengok di sebelah sini. Jadi kalau kita tengok di sebelah sini, maka makna dia ialah setiap satu sale sekurang-kurangnya kosong receive cash, maknanya boleh jualan secara kredit. Kerana bila berlaku sale, tidak semestinya sale tersebut ada receive cash. Okey. Dan satu sale sebanyak-banyaknya banyak receive cash bermakna kita membenarkan pelanggan kita, bagi setiap jualan kita membenarkan pelanggan kita membayar secara ansuran. Dia boleh bayar sikit beberapa kali. Okey, dia boleh bayar beberapa kali lah. Kemudian kita lihat daripada sini pula, kita tengok hubungan receive cash dengan sale di sini. Satu receive cash sekurang-kurangnya satu sale bermakna kita tidak membenarkan, kita tidak ada atau apa yang kita kata sebagai deposit ataupun down payment lah. Ya, maknanya setiap receive payment tu dah mesti ada sale yang berlaku. Okey. Tak boleh orang bagi duit dahulu untuk deposit ke apa ke. Okey. Dan di samping selain daripada itu, satu receive cash sebanyak-banyaknya banyak sale. Jadi maknanya kita membenarkan pelanggan kita untuk membuat satu bayaran untuk banyak bil yang kita keluarkan kepada mereka, banyak invoice yang kita keluarkan kepada mereka. Okey. So di sini kita dah faham. Sekarang kita lihat hubungan yang lain pula. Kita lihat hubungan antara sale dengan take customer order. Okey. Jadi ini adalah contoh ya, bagi setiap organisasi dia punya gambar rajah REA dia mungkin berbeza mengikut polisi perniagaan yang mereka amalkan ya. Jadi yang ini kita lihat pula take customer order dengan sale. Okey, kita take customer order dengan sale. Jadi mula-mula kita lihat hubungan antara sale, kita tengok daripada sale kepada take customer order dulu. Okey. Satu sale sekurang-kurangnya kosong take customer order. Maknanya mungkin kita membenarkan walk-in customers. Kalau maknanya customer boleh order dulu, maknanya dia hantar purchase order kepada kita dan kita proses dulu order mereka, lepas tu baru kita hantar barang. Kerana sale ni sebenarnya dia juga dia menggambarkan bahawa barang diserahkan kepada pelanggan lah, iaitu sale. Kita iktiraf sale apabila barang kita telah hantar ya, kan. Okey. Jadi satu sale sekurang-kurangnya kosong take customer order, maknanya dalam kes ni kita membenarkan pelanggan walk in, maknanya dia datang terus dia beli, dia tak order dahulu. Kemudian satu sale sekurang-kurangnya sebanyak-banyaknya satu take customer order, maknanya kita proses sebagai satu jualan maksimum untuk satu customer order. Maknanya bila pelanggan membuat satu pesanan,
kita akan treat tu sebab bila kita hantar barang, kita akan assign penghantaran barang tu untuk satu order tersebut lah. Maknanya katakan pelanggan pada 1 hari bulan dia order barang, kita tak hantar lagi. Pada 5 hari bulan dia buat order yang lain untuk barang-barang lain, barang tambahan. Maka kita akan treat second order tu, kita akan treat sebagai different sale. Okay, maknanya 1 hari bulan adalah satu order, 5 hari bulan adalah order. Bila kita hantar barang, kita akan hantar sebagai separate, ya. Maknanya untuk sale 1 hari bulan dan untuk sale untuk order 1 hari bulan dan untuk order 5 hari bulan, kita akan buat 2 penghantaran. Ataupun kalau kita tak buat 2 penghantaran tapi kita hantar dalam satu lori yang sama tapi dokumen berbeza. Maknanya ada seolah-olah 2 shipment lah, walaupun kebetulannya 2 shipment tu duduk dalam satu kapal yang sama, dalam lori yang sama, tapi dia 2 dokumen berbeza. Sebab apa? Sebab satu sale maksimumnya ialah satu order. Okey, maknanya kalau pelanggan buat 5 order, maka kita akan buat 5 sale. Okey, kita tak boleh buat 5 order tapi kita treat sebagai satu sale, tak boleh. Dalam kes ni lah, sebab kita buat satu sale maksimum satu order. Sekarang kita lihat daripada sini pula, take customer order minimumnya ialah kosong sale. Sebab apa? Sebab biasa berlaku begitu bila customer dia tempah barang, kadang-kadang dia tak jadi. Jadi maknanya bila berlakunya order tak semestinya berlakunya sale. Okey, jadi satu take customer order minimum kosong sale. Dan satu take customer order maksimum satu sale. Maknanya kita treat pun bila customer dia order, kita tak boleh pecah-pecahkan order dia kepada banyak sale. Maknanya dia order 1 hari bulan, kemudian kita hantar sikit pada 5 hari bulan, kita hantar sikit barang 10 hari bulan dan kita treat sebagai 2 invoice. Tak boleh. Jadi kita dalam kes ni, kita satu order maksimum satu sale. Maknanya kalau dia order 1 hari bulan, walaupun 5 hari bulan sebahagian daripada barang tu dah ada, kita hantar serentak bila semua barang dah ready, baru kita hantar sekali. Okey. Ataupun ya begitulah, ya. Okey, itu untuk take customer order dengan sale. Sekarang kita lihat pula antara sale dan inventory pula, ya. Okey, kita tengok antara sale dan inventory. Okey. Sale dan inventory ni kita kena consider inventory ni ada 2 jenis, ya. Inventory ada 2 jenis. Satu kita panggil sebagai ialah kalau kita nak kata dia adalah monotonous lah ataupun bulk items lah. Okey, bulk items. Dan satu lagi ialah unique items. Okey, unique items. Bulk items ni contohnya macam laptop ni adalah bulk. Maknanya kalau bekalkan laptop, mereka akan bekalkan banyak. Kerusi, botol air, macam-macam lah. Buku pun adalah bulk items. Tetapi ada juga item-item yang unik. Maknanya setiap unit item tu unik. Contoh paling mudah sekali ialah lukisan. Okey, maknanya lukisan. Tidak ada 2 lukisan yang unik lah, kan? Maknanya kalau siapa ni, Leonardo da Vinci dia lukis gambar siapa ni, Mona Lisa, ya. Leonardo da Vinci dia lukis gambar Mona Lisa, satu gambar tu saja. Ataupun kalau ada lukisan yang kedua tu mungkin Mona Lisa tu menghadap belah kiri pula. Semula-mula dia menghadap belah kanan, betul dia menghadap belah kiri pula, kan? Maknanya setiap lukisan tu unik. Tidak ada 2 lukisan yang sama. Kalau fotograf boleh jadi sama sebab kita boleh print out fotograf. Tapi kalau lukisan ni dia unik. Kalau kita print balik lukisan itu bukan panggil lukisan, itu panggil copy, itu panggil salinan lukisan. Tapi lukisan tetap unik. Jadi ada inventory yang unik. Maknanya kalau inventory yang unik, dalam inventory table, dalam jadual inventory kita akan simpan rekod berkenaan dengan setiap unit inventory, setiap lukisan. Kalau lukisan, maka setiap lukisan kita akan ada rekod yang tersendiri. Tapi kalau bulk items, kita tak simpan rekod untuk setiap barang. Contohnya kita jual botol air. Kita tak simpan rekod untuk setiap botol air. Sebaliknya kita simpan rekod setiap jenis botol air. Okey, mungkin botol air yang ini warna merah. Okey, itu satu rekod. Botol air warna biru satu rekod. Botol air besar satu rekod. Botol air kecil satu rekod. Kan? Dan kita akan ada satu item, satu attribute untuk menyatakan kuantiti. Jadi, kita ada botol air warna biru,
dan kita ada kuantiti dia. Kuantiti dia 10,000 kita ada unit. Lepas tu bila kita terjual 5, dia akan tinggal 99,995 kan. Maknanya jadi cara kita treat berbeza. Bulk item dan unique items ni cara kita treatnya berbeza. Okey, dia memberi kesan kepada cardinality ya. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, kita tengok dulu hubungan antara sale dengan inventory. Kita tengok daripada sale kita tengok belah sini dulu. Okey, kita tengok sini dulu. Satu sale sekurang-kurangnya satu inventory. Okey, ini logik lah ya. Satu sale sekurang-kurangnya satu inventory. Tak mungkin kita jual bila kita nak jual sesuatu barang kepada pelanggan, tapi tak ada barang yang jual. Maknanya pelanggan dia datang kat kita, dia kata saya nak belilah. Lepas tu kita pun tanya, awak nak beli apa? Dia kata saya nak beli je kan. Tapi tak ada apa-apa, saya nak beli je. Tak mungkin ya, mesti ada satu benda. Jadi sekurang-kurangnya satu inventory yang dijual. Maknanya ini logik lah, kita kena letak satu. Kalau kita letak kosong jadi macam tak logik. Okey, satu sale sebanyak-banyaknya banyak inventory. Ini pun logik juga. Kan? Satu sale sebanyak-banyaknya maksimumnya ialah banyak inventory. Ini logik juga. Sebab kalau pelanggan datang kat kedai kita kan, maka dia beli kedai kita kedai stationery, dia pun beli pemadam, dia beli pensel, dia beli kadang-kadang pensel pun dia beli banyak kan, dia beli pencil case. Lepas tu dia bawa ke kaunter, kita pun akan scan dan kita akan proceed lah dengan sale tersebut kan. Tapi kalau kita jadikan ni sebagai satu, iaitu satu sale maksimum satu inventory, apa jadi dia? Bila pelanggan datang ke kaunter, dia bawa pemadam dan pensel, maka kita pun kata kat dia, encik, polisi kami ialah satu kali pelanggan membeli barang, hanya satu barang saja dia boleh beli kan. Encik kena pilih sama ada pensel ataupun nak pemadam kan. Benda ni tak logik lah kan. Kalau boleh kita nak beli lebih banyak, dia beli barang daripada kita, lagi kita suka. Jadi yang ini kita kena jadikan banyak. Melainkan ada setengah jenis inventory tertentu. Katakan kita adalah property developer. Kita adalah peniaga property lah kan, hartanah. Jadi pelanggan nak beli rumah daripada kita. Bila pelanggan beli rumah, biasanya pelanggan akan sign dengan kita sale and purchase agreement. Okay? Dan biasanya sale and purchase agreement tu untuk satu unit rumah. Jadi maknanya dalam satu sale agreement hanya ada satu rumah sahaja. Maknanya kalau pelanggan kita kaya sangat, dia nak beli 2 rumah, 3 rumah serentak, maka dia akan sign 3 separate sale and purchase agreement. Jadi dalam keadaan macam tu, satu sale maksimumnya ialah satu inventory sahaja. Dalam keadaan macam itulah. Tapi normally satu sale maksimumnya banyak inventory. Okay. Sekarang kita tengok the other way pula. Satu inventory sekurang-kurangnya kosong sale. Satu inventory sekurang-kurangnya kosong sale. Ini sebab ada inventory yang tak terjual. Maknanya bila kita mula perniagaan, bila kita masuk tahun baru, tahun accounting year baru, memanglah tak ada transaction lagi, tapi stok inventory ada. Jadi inventory ni ada tapi sale ni tak ada. Jadi possible satu inventory minimum kosong sale. Ini logik. Kemudian satu inventory sebanyak-banyaknya banyak sale. Inilah yang berkaitan dengan dua perkara ni. Okey, sama ada bulk atau unique. Kalaulah barang tu ialah bulk item. Okey, bulk item iaitu kalau perniagaan tu dia jual stationery, dan kita kalau dekat kedai kita ada stationery pensel biasa apa brand? Faber-Castell. Kita ada pensel Faber-Castell, pensel 2B. Kalau pensel Faber-Castell 2B ni ada orang customer beli daripada kita 100 unit kan, mungkin dalam kedai kita masih ada lagi. Jadi oleh sebab itu, satu inventory dia merujuk kepada satu jenis inventory, bukan satu unit inventory. Satu jenis inventory boleh dijual banyak kali. Satu jenis boleh dijual banyak, maksimumnya banyak. Jadi satu inventory boleh dijual banyak kali. Sebab dalam rekod kita, bukan kita menyimpan rekod setiap unit pensel, tetapi kita menyimpan rekod setiap jenis inventory. Maknanya dalam inventory rekod kita ada satu rekod pensel 2B Faber-Castell. Lepas tu next rekod pensel HB Faber-Castell. Dia jenis inventory tapi bukan unit inventory. Kalau unit teruk lah. Kita mungkin dalam stok dalam kedai kita ada 1000 unit pensel jenis 2B Faber-Castell. Jenuh lah kita kalau kita nak simpan rekod bagi setiap 1000 unit kan.
Nanti database kita jadi terlalu besar. Okay, jadi sebaliknya kita simpan rekod berkenaan dengan setiap jenis inventory. Tapi kalau inventory kita adalah inventory jenis unik seperti lukisan ataupun seperti rumah lah katakan. Okay, jadi unik inventory kita adalah unik. Kalau inventory kita adalah unik dan rekod kita ialah rekod setiap unit inventory kita akan rekodkan, maka kita tak boleh letak sini maksimum banyak, kita kena letak maksimum 1 sebab apabila satu unit inventory maksimum dia hanya boleh jual satu kali. Maknanya kalau lukisan Mona Lisa yang menghadap ke kanan, kan, ada satu lukisan yang Mona Lisa menghadap ke kanan, kalau lukisan tersebut terjual, boleh tak lagi kita jual lukisan Mona Lisa menghadap ke kanan yang dilukis oleh orang yang sama? Tak boleh dah. Maknanya once we sell one thing, we cannot sell it anymore. Sebaik saja kita jual satu barang, satu unit barang, satu barang yang unik tersebut, maka kita tak boleh jual lagi barang tersebut. Jadi kita kena tukar yang ni kepada satu. Tapi dalam kes ni, perniagaan ini menjual barang yang bulk items. Jadi bila jual barang bulk item, maknanya kalau kita jual barang tersebut, kita boleh jual lagi sebab kita banyak lagi quantity, kan? Okay. Jadi itu dia punya maksud kepada cardinality antara inventory dan sale. Antara inventory dengan take customer order pun very similar juga. Kalau kita tengok pattern dia sama saja. Okay. Sekarang kita tengok antara receive cash dengan cash. Cash di sini bukan bermakna kita akan simpan rekod bagi setiap unit cash. Setiap unit cash bukanlah bermakna setiap RM1 cash akan jadi rekod. Sebaliknya cash kat sini ialah bermaksud cash account. So mungkin kita ada satu cash account untuk Maybank savings account. Mungkin kita ada satu CIMB current account. Mungkin kita ada satu payroll account. Mungkin kita ada satu long term deposit account. Jadi ini ialah cash account dan berbeza. Mungkin kita ada satu petty cash account. So ini ialah cash ni merujuk kepada cash account ya. Bukannya setiap ringgit. Okey. Jadi dengan pemahaman itu kita cuba lihat apa dia punya relationship dia, apa yang dimaksudkan dengan dia punya cardinality. Pertama kita lihat antara receive cash dengan cash. Okey, setiap satu receive cash minimum satu cash. Maknanya bila kita terima tunai tersebut terus kita kena deposit dalam akaun tertentu. Paling-paling kurang kita kena deposit dalam petty cash. Maknanya dia kena masuk dalam any of the cash groups. Okey, ataupun kalau kita receive cash, kalau kita receive dalam bentuk check, kan? Cash ni boleh jadi dalam check lah. Okey. So kalau kita terima check, maka check tersebut terus kita kena chop untuk kita deposit dalam akaun-akaun mana, akaun tertentu. Dan setiap kali receive cash, maksimum pun ialah 1. So bermakna apa? Bermakna bila kita terima cash tersebut masa kita terima kita tak boleh split. Okay, kita tak boleh split. Maknanya kita terima check. Contohnya kita terima check daripada customer kita, check bernilai RM1,000, kita tak boleh. Oh, RM1,000 ni 500 kita deposit dalam Maybank, 500 lagi kita deposit dalam CIMB. Tak boleh macam tu. Maknanya satu check kita hanya boleh deposit dalam satu account. Later on barulah kita nak pindah duit ke apa ke, tak apa. Bila kita nak pindah duit, dia tak masuk dalam transaction sini. Okay. Itu maksud dia di sini. Maknanya bila kita terima cash, kita akan depositkan ataupun kita akan associate dengan one and only one cash account. Lepas tu kita tengok hubungan antara cash dengan receive cash pula. Kita lihat satu cash minimum ialah 0 receive cash. Okay. Sebab cash adalah resource, dia adalah cash account. Bila kita mulakan, bila masuk tahun baru perniagaan, memang tak ada transaction receive cash lagi, tetapi cash account memang dah ada, kan? Jadi oleh sebab itu satu cash account minimum 0 receive cash, dan satu cash account maximum banyak receive cash. Memang kita expect begitu. Bila kita ada satu cash account, contohnya kita ada Maybank account, maka kita expect untuk banyak kali Maybank duit banyak masuklah dalam Maybank account tu, kan? Tak bolehlah kita buat satu cash maximum satu receive cash, kan? Maknanya kita terima duit saja, kita buka satu account. Lepas tu kita terima duit lain, kita nak kena buka account lain lagi. Sebab apa? Sebab kita limitkan satu cash account maximum satu receive cash. So yang itu tak boleh lah, tak praktikal lah. So kita buat satu receive cash maximum banyak receive cash, sebab satu cash account boleh terima banyak kali. Okay. Nah, sekarang kita tengok hubungan dengan agent pula. Okay.
So kita tengok contoh, kita tak tengok semua ni. Kalau anda perasan semua pattern dia sama saja. Okey. Tapi kita ambil contoh beberapa sajalah. Okey, kita cuba tengok antara sale dan customer. Okay, again ingat sale ni, apa yang dimaksudkan dengan sale? Sale dengan order ni terpisah sebab bila customer dia order barang, kita tak hantar lagi, baru berlaku order. Jadi waktu tu sale belum berlaku. Tapi once kita hantar barang, jadi sale ni merujuk kepada hantar barang lah. Ataupun dalam kes pelanggan yang walk in, bila dia ambil barang dekat kaunter, maka itulah berlaku sale. Okay. So kita tengok hubungan antara sale dengan customer. So kita tengok daripada sale dulu. Satu sale dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu customer. Ini logik. Okay. Sebab bila ada sale mesti ada customer. Sebab tak mungkin sale berlaku kepada tak ada orang. Kalau sale dibuat tetapi tidak ada customer yang berlaku sale tersebut, maka itu namanya apa? Itu namanya fictitious sale. Itu namanya sale olok-olok, sale tipu. Tujuannya untuk kita increase revenue dalam kita punya income statement, maka kita pun buat fictitious sale. Jadi customer tak ada pun, sale je kononnya ada. Jadi itu salah lah. Tak sepatutnya begitu. Setiap sale mesti ada sekurang-kurangnya satu customer. Mesti ada customer dia. Dan satu sale maksimum pun satu juga. Maksimum pun satu customer. Ini pun logik juga, kan? Maknanya kalau anda semua perlu nak beli laptop lah, tapi nak kongsi laptop. Saya pula kebetulan saya jual laptop. Saya buat bisnes jual laptop. Anda pun datang ramai-ramai dekat kedai saya, dan anda pun beritahu saya anda nak pakat ramai-ramai, ada 10 orang kan. 10 orang tapi semua nak kongsi, nak beli satu laptop. Jadi saya kata, siapa yang nak beli ni? Anda pun kata, kami semua nak beli. Jadi adakah saya nak rekod dalam saya punya rekod, saya telah jual laptop ni kepada 10 orang? Tak boleh, kan? Tidak praktikal. Saya akan kata pada anda, kalau macam tu wakil je lah, seorang je lah datang beli, lepas tu anda nak kongsi terpulang pada anda lah. Jadi supaya saya rekod hanya satu nama saja. Jadi sepatutnya begitulah. Maknanya satu sale hanya associate dengan satu customer. Susah kalau kita nak buat satu sale kita associate dengan ramai customer. Although dalam kes kita jual rumah mungkin berbeza. Sebab dalam sale and purchase agreement, kalau anda dah kahwin nanti, anda beli rumah dengan pasangan anda, bila anda buat sale and purchase agreement, anda mungkin beli rumah atas 2 nama. Dalam keadaan macam tu, kita kena longgarkan syarat ni. Satu sale maksimum kena banyak customer lah. Okay. Tapi normally, satu sale, satu customer. Lepas tu kita tengok hubungan antara customer dengan sale pula. Satu customer sekurang-kurangnya kosong sale. Ini logik sebab kita simpan rekod berkenaan customer kita, tapi tak semestinya customer kita beli apa-apa. Kita simpan rekod. Okay, kita simpan rekod sebab kita nak hantar marketing material, tapi customer tu tak pernah beli barang pun daripada kita. Tak apa, itu kita boleh terima. Jadi kita kena letakkan satu customer minimum 0 sale. Okay. Kemudian satu customer maksimum banyak sale. Apa maksud dia? Satu customer sebanyak-banyaknya banyak sale, maknanya kita memang expect customer kita ni adalah repeat customer. Customer ni akan datang lagi. Dia datang first time, dia datang beli barang daripada kita sebab dia dapati barang kita murah dan juga berkualiti. Dan kita pun mengharapkan bahawa dia akan datang lagi ke kedai kita. Tak adalah pula kita buat sini maksimum satu. Kalau kita sini tukar kepada maksimum satu, di sini ni kita tukar maksimum satu, apa jadi? Satu customer maksimum satu sale. Apa makna kalau satu customer maksimum satu sale? Bila pelanggan datang hari ni, kan, hari ni hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad pelanggan datang ke kedai kita, dia beli barang, lepas tu dia nak tambah barang, esok hari Isnin dia datang lagi, dia datang kedai kita, lepas tu kita pun cam dia pun, kita kata kepada dia, minta maaf banyak-banyak, semalam encik dah beli daripada kedai kami dah, tapi polisi kami satu customer satu sale saja. Jadi encik pergilah kedai lain pula, kan, selamat tinggal, kan. Itu tak logik lah. Kalau boleh kita nak berebut semua, kalau boleh semua customer kita nak suruh datang kat kedai kita berkali-kali, kan. Jadi kat sini kita buat satu customer maksimum banyak sale. Ini logik. Okey. Sale ni hubungan antara sale dengan customer. Cuba kita lihat hubungan antara sale dengan employee pula. Maknanya ada jurujual. Okey, hubungan sale dengan jurujual.
Sale dengan jurujual. Okey, satu sale sekurang-kurangnya satu jurujual. Maknanya bila dalam kes ni perniagaan kita buat supaya kena ada sentiasa ada salesman lah. Bila ada urus niaga memang ada seorang salesman yang akan jadi tanggungjawab dia untuk handle klien ni lah, kan. Dan satu sale maksimum pun satu employee, kan. Bayangkan kalau kita pergi supermarket macam Parkson ke, kan, kita pun nak beli seluar. Jadi biasanya kalau supermarket macam Parkson ni, bila kita nak beli seluar, kita pergi ambil seluar daripada rak, lepas tu akan adalah seorang salesman, dia akan datang dan dia pun nak tanya nak ukur nak ukur panjang ke, kan, nak cuba dulu ke, kan. Lepas tu bila dah sudah tu, kita kata okey, kita setuju, kita nak beli ni, apa dia buat, salesman tu pun dia akan keluarkan kertas. Kertas ni ada beberapa salinan dan dia akan tulis pada kertas tu. Okey, dia tulis ini kita beli seluar, dia tulis kat situ. Lepas tu dia koyak kertas tu, dia lipat seluar kita tu, lepas tu dia letak kertas tu pada seluar, dia kata okey, nak sekarang bawa seluar ni ke kaunter, boleh bayar dekat kaunter, kan. Okey, bermakna apa yang berlaku ialah satu jualan dikaitkan dengan satu staff. Tapi kalau apa berlaku kalau kita longgarkan ni, satu sale kita jadikan boleh maksimum ni banyak staff, maknanya masa kita ambil seluar tu ramai pula pekerja dia datang, kan. Dan kita kata okey, saya setuju nak beli seluar ni, maka semua ada 5 orang staff, 5 orang keluarkan kertas masing-masing, semua ni nak tulis, kan, which is tak jadilah macam tu, kan. Dia kena satu orang dan hanya satu orang sahaja yang in charge dengan satu-satu sale. Jadi sebab itu kita kat sini kita letak maksimumnya 1. Okey, kita tengok pula hubungan antara employee dan sale. Satu employee minimumnya 0 sale. Ni sangat logik sebab ada employee yang kerja dia bukan sale, kan. Dia mungkin kerja account, dia tolong buat account. Jadi dia seumur hidup dia tak pernah buat sale. Jadi memanglah satu employee minimum dia 0 sale. Kedua, satu employee sekurang-kurangnya satu employee sebanyak-banyaknya banyak sale. Ini logik. Bila kita ada salesman, memang kita expect salesman kita tu akan buat jualan banyak kali, kan. Tak pernah lah pula kita kata macam ni, kan. Tak pernah kita buat macam ni, kan. Kita ada kedai used car, kita adalah used car dealer, kan. Kita jual kereta-kereta terpakai. Lepas tu kita ada salesman. Lepas tu salesman kita dia seronok sebab dia dapat jual satu BMW, kan. 300,000 dia dapat jual. Jadi dia punya commission dia besar lah. Jadi dia pun beritahu, dia dengan seronok dia beritahu kat kita, saya telah berjaya menjual satu BMW 300,000. Okey, sila, saya nak commission saya. Lepas tu kita pun bagi dia punya commission. Lepas tu kita pun kata okey, terima kasih atas perkhidmatan anda. Sekarang anda ditamatkan bekerja. Dia pun terkejut. Kenapa? Dan kita kata sebab polisi kita satu employee sebanyak-banyaknya satu sale. Jadi awak dah buat satu sale, awak dah tak boleh buat sale lagi dah, kan. Jadi tak berlaku begini. Sedangkan kita lagi dia buat sale, lagi kita suka, kan. Jadi kita akan keep satu employee maksimumnya ialah banyak sale sebab kita mengharapkan satu employee kita tu akan buat banyak sale. So hubungan dengan yang lain-lain ni very similar lah. Jadi kita tengok pattern dia begitu, ni pattern dia begitu. Okey. Jadi setiap hubungan ni perlu ada dia punya cardinality dia. Ada setengah tu sebab logik saja, kan, memang logik. Jadi dekat sini pun banyak logik. Tetapi ada di setengah-setengah tempat dia lebih kepada polisi perniagaan. Maknanya polisi perniagaan mungkin berubah. Bila polisi perniagaan berubah, maka simbol-simbol yang digunakan, cardinality yang digunakan pun berubah. Dan ada juga yang berkait dengan sama ada inventory tu inventory bulk atau inventory unique, kan, iaitu di sinilah, kan. Di sini akan menunjukkan kesan apabila inventory itu bulk ataupun inventory tersebut adalah unik. Okey, jadi untuk reka bentuk pembangunan sistem bahagian reka bentuk pengkalan data yang pertama ni setakat ini saja. Nanti akan ada bahagian yang kedua, reka bentuk pengkalan data akan ada bahagian yang kedua.